Okey, jadi okey, assalamualaikum semua. Bertemu kembali pada aktiviti ataupun eksplorasi yang terkini. Hari ini saya berada di Desaru ataupun Tanjung Balau untuk membuat rakaman episod kedua Atlantis The Lost Kingdom. Aktiviti kali ini bersambung daripada vlog Nadia In selepas saya pulang dari sana bersama Syak. Okey, selamat tinggal Tuan. Jumpa lagi kalau ada rezeki. Apa ya? Kita datang lagi. Ya, kalau ada rezeki kita datang lagi lah. Tapi rasanya macam tak boleh datang ke. Jadi saya terus ke sini bersama Syak. Terdapat sedikit masalah yang terpaksa kami batalkan. Dan ada sesuatu yang menarik yang nak saya kongsikan, apa yang berlaku pada masa tersebut. Atlantis The Lost Kingdoms. So, ini adalah signboard asal sebelum ke hotel tinggal ke dalam. Mungkin ini adalah nama dia. Ada orang masuk tak keluar? Ada. Sampai terus tak keluar sampai bila ke ada. Itu yang kau pelik tau. Kita ni sebenarnya memang tak pelik lah. Dia apa, kira kita ni pelik apa tau. Abang kat sana. Saya ni tertanya-tanya kereta tu daripada mana? Daripada mana? Tiba-tiba keluar. Kawan nak ke sini, dia tengah keluar. Itu lah. Mula-mula tadi kita tengah sembang je kan. Tak fikir pun cakap nak rekod video ke apa. Sebab kita tengah sembang biasa-biasa. Sebab lepas keluar daripada Atlantis. Dalam tengah berbual tu, perhati juga kereta depan ni berhal pelan kan. Dia bawa slow sangat kan. Tiba-tiba yalah masalahnya
Asal aku pun perhatikan kereta tu juga. Seram. Itu Real life depan mata tu. Kita apa kau ingat tadi? kita lama. We've seen how strange things can get at night. Well, things are about to get a whole lot stranger. In just a moment, he's going to make a turn into the Twilight Zone. Watch. The fence at the end means no way out, or does it? Even watching it again, cops are unable to make sense of it. All they see is an intact fence and nothing more than the vanishing taillights of what the Garden City PD has come to call the ghost car. Roundabout Desaru, Tanjung Balau. Okey, sekarang nak share sikit dekat jalan daripada Tanjung Balau mengalir ke Desaru. Dan kali ni saya repeat, saya kembali semula ke sini dan disertai bersama rakan-rakan, iaitu bersama dengan Ujang daripada Zimbabwe, daripada Mr. Adam Official YouTube channel. Mr. Adam baru create satu channel seram juga kali ni, berkolaborasi bersama saya, jadi boleh subscribe, jangan lupa subscribe channel beliau. Dan bersama juga dengan Kepengs, klon Kepengs. Dia pakai cap, kalau tak pakai cap sebiji klon. Dia adik daripada Mr. Adam lah. Jadi tak nak buang masa, jom kita pergi ke sana lah, tengok apa yang kita boleh rakamkan pada waktu malam, suasana kat sana. Mungkin kita boleh explore keseluruhan tempat tu lah kalau dapat. Ada apa boleh cakap yang? No comment. Ujang tu ada, kalau orang Zimbabwe dia tak cakap banyak. Dia bahasa tu je kata. Itu siapa tak dapat? Itu kau ban. Balik kena gitar aku. Okey, hari ni saya repeat datang balik ke Tanjung Balau, Desaru ni. Sebab hari tu saya, Adam, Ujang dengan Topan ni tadi ada masalah sikit dari segi saya punya footage, yang mana dekat satu tempat tu audio hilang. Okey, sekarang kita dah berada di Atlantis dekat bahagian bawah. Jadi kita akan round-round dulu kat kawasan sekitar, bahagian basement, dan last sekali kita mungkin akan lepak dekat atas lah, dekat atas sekali. Hari ni memang tak tahu nak kata ribut ke apa, memang angin sangat kuat kan. Hari ni angin memang kuat lah.
Kena pokok tu. Macam apa tu? Sarang-sarang bawah tu. Macam membentuk macam sarang. Sarang tu. Apa? Angin malam ni. Panjang. Ha? Duduk nampak pantai. Okay, sekarang kita berada dekat rooftop Atlantis ambil angin. Hari ni memang angin kuat. Jadi kita dah explore santai tadi kat bawah saja pusing-pusing. Tapi dekat bahagian sana dekat bahagian kepala dia kan. Bahagian bangunan yang ada apa? Ada belah tu. Masa saya explore tingkat 3 tadi tu. Kebetulan hujan. Dekat tingkat 2 kan? Dia 4 tingkat kan? 4 ke 5? Masih 5 tingkat. Kebetulan saya dekat tingkat 4. Hujan dekat tingkat 3. Adam dengan Kepeng. Dia nama kau? Ha? Topat. Okey. Adam dengan Topan dekat tingkat 3 juga tapi dekat bahagian hujung. Kita berpecah. Jadi masa saya dekat tingkat 3 tu dekat ada satu ruangan tu. Ada dengar macam bunyi dengung tu. Dengar bunyi dia ini macam mengaun. Macam kata bak belang pun juga kan. Macam kongsi juga. Tapi dia dengar 5-6 kali tu dengar betul-betul memang ada bunyi sayup-sayup, bunyi mengaum kan. Nak kata bak belang tu Allahualam kan, tapi memang kita dengar. Lepas tu bila lepak kat sini tanya budak-budak ni, diorang bercakap benda sama Betul. Ha? Memang kita orang dengar 3-4 kali mengaum. Mengaum. Jadi tak pastilah, Allahualam. Tapi memang jelas. Tak tahu kalau dalam kamera ni dah diterakam apa. Halo, ada mana? Aku cek file video kita kat Atlantis tu malam tu, yang dekat area yang ada suara mengaum tu. Suara tu boleh, video tu boleh tak ada suara pula. Aduh, bengang betul lah. Langsung tak terakam. Assalamualaikum bang.
Okay bang, saya nak tanya pendapat abang. Sekarang bila saya tengok footage saya semua yang saya ambil semua, ada yang hilang. Lepas tu ada yang tak boleh nak buka. Lepas tu ada pula yang jadi muka separuh. Aduh. Agak kesal jugalah. Dah balik rumah, cek balik file, tiba-tiba dekat satu kawasan tu memang dia punya audio tu tak ada. Agak kesal jugalah. Jadi hari ni saya repeat datang balik ke sini untuk masukkan Atlantis. Kali ni saya cuma bertiga. Saya, Adam dan juga Topan lah, adik dia. Jadi malam ni mungkin kita akan masuk balik ke sana. Adam Pasal Adam pun dia ada juga masalah dari segi dia punya video pun, audio dekat tempat sama pun tak rekod apa-apa, tak dapat capture. Jadi kita nak upload pun agak tak puas hati. Jadi malam ni sekali lagi kita uji nyali ke macam mana kat situ. Ujang hari ni tak boleh nak turut serta pasal ada kerja. Jadi kami bertiga je lah. Okey, sekarang pukul 2.30 kita akan masuk dekat dalam sana, dalam pukul 3. Mata pun agak ngantuk kan. Kita masuk lewat sikit kali ni. Betul. Sekarang pukul 2.30. Alright. Masih sejuk. Sekarang ni kami dah berada kat Atlantis, tepat dalam pukul jam 3 pagi. Okey, agak sunyi sikit kat sini. Tadi dah ada beberapa tim masuk sini pukul 12 tadi sampai pukul 1, pukul 2. Jadi sekarang kami pula masuk pukul 3. Jadi tak tahu apa yang kita akan dapat rakamkan lah malam ni. Malam ni tak ada angin sangat lah, selalu angin kuat. Kita akan pergi ke sini untuk buat uji nyali. Dekat mana lokasi yang bunyi hari tu.
Jadi Adam dia akan berada dekat tingkat 2 dan saya akan berada dekat tingkat 3. Okey, sekarang Adam dia akan berada kat tingkat 2. Manakala saya pula kat tingkat 3. Jadi saya akan round lah dekat sini. Dekat mana yang boleh lah, kan? Jadi masa rakaman sebelum ni, yang problem tu dekat area sini lah. Tapi malam ni kita tak tahu lah apa yang kita boleh capture. Malam ni tak ada angin agak panas juga. Berpeluh-peluh. Sedap Wan, okey. So kita akan jalan-jalan dulu kat tingkat 2 ni. Okey, jadi kita pusing-pusing dulu kat sini. Okey, jadi Atlantis ni dia berhenti operasi pada tahun 97, masa tu kegawatan ekonomi, dan ada 3 developer yang yang berusaha untuk membangunkan bangunan Atlantis ni. Dan nama pertama developer ataupun yang ingin membina tempat ni, dia menggelarkan ataupun namakan resort hotel ataupun kondominium ni dengan nama Atlantis The Lost Kingdom. Okey. Jadi company ni berhenti operasi kerana kegawatan ekonomi. Dan kemudian ada developer kedua yang cuba untuk membangunkan kondominium atau resort hotel ni dengan nama lain, dengan nama The Lost Atlantis. Okey, The Lost Atlantis. Jadi Atlantis ni dikenali juga dengan sebagai The Seven Kingdom, yang mana ada 7 nama. 7 nama yang 7 bangunan lah, 7 bangunan seperti ini yang ingin dibina dengan nama yang berbeza, dengan 7 nama. Dan salah satu yang hampir siap adalah yang inilah, Atlantis The Lost Kingdom. Yang lain dengan nama seperti The Solomon State dan pelbagai nama lain yang mana saya sertakan dekat skrin ni. Dan projek ni mungkin bernilai hampir 200 juta lebih kurang. Boleh tengok pada artikel yang saya sertakan ni. Jadi tempat ini juga setelah lama terbiar, dijadikan tempat mungkin perkara-perkara yang tak elok lah, seperti membuang ancak dan sebagainya. Dan juga tempat ni dimaklumkan tempat pengumpulan mayat-mayat yang mati lemas, sejumlah 450 mayat. Dimaklumkan pada orang-orang yang lebih mengetahui. Kita sedia maklum bahawa Tanjung Balau ni memang banyak kematian pada setiap tahun. Okey, engineer telah dapat saya kesan, iaitu daripada Medan, Indonesia. Seperti mana saya paparkan ni, bahawa dia salah seorang yang terlibat dalam projek membina Atlantis ni pada tahun 97. Right. Okey, ini adalah di bahagian kepala dia. Kalau kita tengok logo atau mereka bentuk ni, simbol dia berbentuk ancient ataupun purba, simbol purba, iaitu Stargate.
ataupun earth, bumi. Dan 7 lagi bangunan dimaklumkan akan dibina seperti ini. Jadi kalau kita lihat pada episod pertama, dimaklumkan seorang askar telah mengkongsikan kisah dekat sini. Kalau boleh lihat pada episod pertama, yang mana ada juga yang pada masa lalu tak berjaya keluar daripada tempat ni. Wallahualam. Jadi apa yang saya nak kongsikan kat sini adalah ketika saya pulang dengan Syak daripada daripada Nadia Ain tempoh hari, saya dengan Syak telah berkunjung ke sini dan menginap di hotel di Desaru Utama untuk 1 hari lah. Kita akan membuat rakaman pada hari siang dan pada waktu malam. Jadi apa yang berlaku kat sini yang ingin saya kongsikan adalah ketika kami sampai ke sini, saya dan Syak ada masa satu perasaan yang tak sedar hati lah, kerana macam terlalu banyak sangat masalah untuk membuat rakaman. Dan ketika saya membuat rakaman menggunakan drone, tiba-tiba drone saya tu hilang kawalan, yang mana dia telah berhenti di satu tempat yang mana kalau tengok pada episod pertama tu ada suara menyuruh kami balik. Dan kebetulan pula drone saya berada dekat lokasi tersebut. Jadi saya agak panik juga kerana hanya mampu melihat drone saya jatuh dekat situ. Jadi saya ambil keputusan untuk berlari ke bawah dengan Syak untuk mencari di mana drone saya berada. Okey. Dan semasa kami masuk ke dalam hutan tu, jarak dia tak jauh pun, pokok tu tak jauh pun daripada sebentar. Okey, saya ulang semula. Okey, jadi semasa berlari ke bawah tu, kami mencarilah drone saya dekat kawasan pokok tu, yang mana pokok tersebut tak jauh daripada jalan raya, lebih kurang dalam 10 langkah. Cari tak berjumpa saya punya drone. Saya pasti dia dekat atas pokok, memandangkan drone tu berwarna putih, jadi amat mudahlah saya kesan kan. Jadi daripada pagi sampai ke petang, pusing dekat kawasan sama, masih tak jumpa, sedangkan ikutkan pada skrin atau GPS yang menunjukkan kat lokasi tersebut. Kalau ada GPS ni agak mudah sikit lah untuk kita kesan kan. Sekarang saya punya drone jatuh kat dalam hutan, bateri habis. So sekarang satu problem nak kena cari GPS mana lokasi last dia terlepas crash. So mungkin kena masuk dekat dalam ni. Agak payah juga kalau dia tersangkut atas pokok kan. Penat. Memang penat. Nak kena cari satu hal. Kat mana sebenarnya lokasi dia tu? Pasal kalau dia on lagi boleh check
boleh track dengan GPS. Kalau ni dia terus disconnect, tak boleh nak cari kat mana. Memang kena masuk ke dalam ni. Kat dalam ni lah, masa tu saya dengar suara suruh balik tu. Kat mana kau ingat tak? Pokok dia. Tengah, dia tengah. Tapi sedikit gini kan. Kalau tengah kena masuk daripada dalam tadi kot. Sekejap. Dia tengah. Sini ada laluan. Aku takut dia sangkut atas pokok je. Tapi dengan bunyi dia terempas kan? Ini kau nyamuk. Pokok dia warna kuning ujung. Tak tengok dia. Lain macamnya. Dia berlubang-lubang. Warna kuning. Tak payah ni, nak cari. Daripada atas dengan bawah ni tak sama kadang. Betul. Atas nampak clear. Tapi dia bertengah. Lubang. Jadi apa yang berlaku adalah semasa mencari drone tu, kami telah masuk ke dalam kawasan tepi hutan tu dan kami tidak dapat menjumpai jalan keluar. Lepas cari-cari tu, tak tahu mana jalan keluar. Pusing-pusing tempat yang sama. Jadi agak panik jugalah masa tu. Dan kebetulan masa tu, Syak, dia punya gelang dia dekat tangan tiba-tiba hilang. Jadi masa tu kami ambil langkah untuk tenang dan membaca surah Al-Ikhlas lah 3 kali. Selepas membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, tiba-tiba gelang dia ada dekat kaki saya. Selepas saya berikan kepada Syak, kami mencari jalan keluar lah dekat kawasan tersebut. Dan hampir beberapa kali tak jumpa jalan keluar, jadi kami relax dulu dan saya ambil langkah untuk baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Tiba-tiba nampak satu cahaya lah, cahaya seperti daripada celah pokok tu. Dan ikut arah cahaya tu, baru saya nampak kereta saya kat tepi jalan. Sedangkan tak masuk akal kerana kereta saya tu lebih kurang 10 langkah daripada kawasan pokok tu. Tapi kami tak nampak. Alhamdulillah lah. Satu yang tak masuk akal, tapi kami berjaya keluar. Dan keesokannya kami datang sekali lagi untuk mencari drone. Dan kami terpaksa memasang tali lah seperti mana dalam video ni.
kami tahu jalan keluar tu. Dan saya pasang di kawasan yang mana saya jangka akan temui drone tu. Dan kami datang juga pada waktu malam. Tapi kami tak berani untuk masuk ke dalam hutan pada waktu malam. Kerana waktu siang pun dah berlaku macam tu. Apatah lagi malam. Okay. Jadi ada benar juga kata-kata saudara askar pada episod pertama. Dia ada sebut yang mana ada juga yang tak jumpa jalan keluar. Mungkin bukan di Atlantis ni tapi di kawasan hutan. Biasalah kan, kawasan hutan dan juga tempat-tempat yang lama dah ditinggalkan. Kita tak tahu apa yang akan berlaku. Allah ni di mana-mana saja. Jadi selepas mencari tak jumpa juga selama 3 hari, saya ambil keputusan untuk menghubungi Club Drone DJI dalam grup yang mana mereka sudi untuk membantu mencari drone saya menggunakan drone mereka daripada pandangan atas. Jadi semasa saya sampai dekat rumah tu, rakan-rakan rapid pengerang ni pun menghubungi apa warna drone saya, dan saya cakap warna drone saya warna putih lah. Jadi tak lama selepas tu drone saya telah dijumpai. Alhamdulillah, sangat gembira lah. Sangat gembira. Terima kasih kepada rakan-rakan grup DJI kerana sudi membantu, kerana sudi membantu saya. Jadi selepas tu kami, dan selepas tu saya dan Syak sehari sebelum saya balik ke Kulai, sebelum rakan-rakan rapid ni datang membantu, saya dengan Syak ni check out dan kami pergi sekali lagi ke Atlantis pada waktu malam untuk last call lah, untuk mencari di mana drone saya berada. Kerana kami tidak cam di mana pokok yang membuat drone saya itu tersangkut. Kita tengok pokok dia. Okay. Mana yang tadi? Dia ada pokok, 2 pokok. Sini. Mungkin dia jatuh kat area sini. Betul juga lah. Kat sini. Tapi kita tak fokus kat situ. Dan selepas keluar daripada Tanjung Atlantis, berada di bulatan Tanjung Malam, Desaru. Kami ada satu kereta lama, agak lebih kurang macam kereta-kereta senam itu, berjalan perlahan dalam 20 atau 30 atau 40 kelajuan. Jadi semasa berbual dengan Syak tu, tiba-tiba kereta tu memecut laju. Pada masa tersebut memang kereta saya je, kereta lama tu, berada atas jalan raya. Tiba-tiba kereta tu Atlantis, kereta tu laju. Dia laju speed, dan tiba-tiba dia pusing
macam 90 darjah punya pusingan secara tiba-tiba dan ke satu jalan. Jadi kami pun terkejut kereta ni kan. Jadi bila sampai ke satu tempat dia pusing tu, kami agak terkejut lah. Kerana jalan yang kereta tu masuk memang tak ada jalan pun. Dia hutan. Itu bukan saya nak cakap kena real life. Jadi sebelum TV kereta hilang macam tu je. Malam lah. Tapi apa yang saya nampak dengan Syak ni memang sangat real life. Memang tak sangka betul. Tu tak tahu berapa, tak ingat. Mungkin lewat malam. Dan saya amati betul-betul simpang dia masuk tu sebelum simpang Okey, tadi kebetulan kami ni daripada Tanjung Balau Atlantis nak buat rakaman lah Ricky. Tapi masa tu kita ada tertinggal barang, terpaksa balik dekat hotel pula. Terpaksa balik ke hotel. Jadi masa sampai roundabout tu, depan kita ni ada satu kereta yang jalan dia perlahan, kereta lama. Tak pasti kereta jenis apa. Jadi saya dengan Syak ni pun perhatilah kereta tu kan, kenapa jalan pelan sangat. Sampai satu tempat tu tiba-tiba dia terus belok ke kiri kan. Dia belok ke kiri sangat cepat laju. Itu lah. Mula-mula tadi kita tengah sembang je kan. Tak fikir pun cakap nak rekod video ke apa, sebab kita tengah sembang biasa-biasa sebab baru lepas keluar daripada Atlantis. Dalam tengah berbual tu perhati juga kereta depan ni hal pelan kan. Dia bawa slow sangat kan. Tiba-tiba satu simpang tu dia terus masuk ke kiri laju. Dia ke kiri dia 90 darjah terus straight saja. Dua-dua terkejut kan. Dua-dua terkejut lah macam ni apa hal ni. Lepas tu kita kalau nak cakap dia masuk ke simpang Tanjung Lompat tu, depan ni kita orang nampak signboard tu. Bila sampai kat simpang tu, kita dua orang terus serentak tengok sebelah kiri, jalan mati. Memang terkejut. Itulah terus. Itu yang patah balik tu. Itu patah balik. Kita rakam ni nak tunjuk dekat semua. Simpang ni jalan mati tu tak masuk akal tu. Tak masuk akal. Memang saya tengok dalam movie dia banyak kan, dapat tengok real life. Betul-betul lah tak masuk akal lah. Ini pengalaman malam ni yang tak sangka. Memang tak expect langsung boleh nampak satu benda. Tak tahu lah, mungkin lepas ni ada sesiapa lagi boleh nampak kereta lama. Warna apa tadi ya? Hitam gelap. Tak tahu lah. Hitam macam coklat sikit. Coklat gelap. Coklat gelap. Coklat gelap. Allah alam lah kan. Tak tahu nak cakap macam mana. Mesti ada cerita. Mesti jalan tu ada cerita. Tak tahu lah kan. Kalau ada siapa pernah ada pengalaman dekat Tanjung Balau punya bulatan Tanjung Balau Desaru ni, boleh share-share lah. Malam ni kita dah nampak something. Nak cakap lewat pun tak lewat sangat ni. Cuba jalan tu sunyi. Jadi kita pun tertanya lah kenapa. Tapi bila sampai dekat dia belok tu, kita nampak cuma hanyalah Jalan mati. Tak ada jalan. Tak ada jalan kat situ. Siap ada longkang lagi. Macam ada parit ni tu. Kita terkejut lah kan. Sampai ke depan sikit baru kita nampak simpang ke Tanjung Lompat, Kolam Mancing. Tapi memang kita tahu masa dia masuk ke kiri, kita nampak simpang Tanjung Lompat tu kat depan. Dia belum masuk lagi kat situ. Jadi masa dia masuk ke kiri tu, dia terus ke kiri lagi kan. Dia terus ke kiri lagi. Pelik. Jadi persoalan dia, macam mana dia boleh masuk kereta masuk ke situ dengan ada parit kat situ. Lepas tu terus hilang macam tu, jalan gelap. Dan depan parit tu pula ada pokok-pokok hutan. Tapi memang kita sure lah dia masuk tempat hutan tu ataupun jalan mati tu sebelum simpang ke kolam memancing Tanjung Lompat. Yalah masalahnya. Masalah aku pun perhatikan kereta tu juga. Niat dah masuk simpang sini. Ini pun tak ada simpang juga. Seram. Itu lah. Real life depan mata tu. Kereta apa kau ingat tadi? Kereta lama kan? Suara yang something macam tu lah. Tak tahulah tapi kereta lama. Roundabout Desaru, Tanjung Balau. Okay, sekarang nak share sikit dekat jalan
kami ni, saya dengan Syak lah, kami yang perasan kereta tu depan kita ni memang slow. Tapi tiba-tiba dia belok ke kiri secara tiba-tiba dan hilang tau. Kita ingat dia masuk simpang. Tapi yang pelik ni, memang tak masuk akal lah, tapi memang pelik yang kita nampak. Dia masuk dekat sini. Dia masuk dekat sini. Ketika bukan minta. Dia masuk dekat sini kereta tu. Dia masuk dekat sini kereta tu dan hilang. Ini tak ada simpang ni. Kita ni tak jauh sangat daripada kereta tu. Kita ingat kan dia masuk kat Tanjung Lompat punya simpang. Dia tak. Ha. Dia bukan masuk sini. Kan, dia tak masuk sini. Sebab dia belok awal. Ha. Kalau sini dia kena ke sana tau, ke kanan. Tapi dia masuk ke kiri terus. Ha, dia masuk, macam spok 90 darjah. Dia masuk ke kiri, lepas tu dia pusing ke kiri kat semak tu. Jadi mana boleh masuk situ, dia ada longkang. Kalau dia masuk Tanjung Lompat ni, dia kena ke depan masuk kiri, dia kena hala kanan. Okey, kita pusing balik. Kita tengok. Tak puas hati pasal kita nampak depan mata tu. Ini jalan nak sunyi. Macam kereta ni tadi kan, sebelum sampai Tanjung Lompat punya tu, dia masuk ke di sini. Okey, masuk sini. Kereta tu masuk menghala sini. Ada yang ada ruang lapang sikit. Agak seram. Kereta lama, tapi tak pasti kereta jenis apa, tapi memang kereta lama. Tanjung Malau. Dia bawa pelan. Tanjung Malau. Dekat bulatan Batu Cave pula, dekat bulatan di Saru ni. Alah, kita orang ni daripada Atlantis tadi, cari ada urusan sikit, cari barang yang hilang. Jadi daripada Tanjung Balau ni, Medan Selera ni, kita balik hala nak ke Desaru utama. Di pusat pemancing. Memang masa kami sampai tu, kereta tu pusing dan saya lihat depan kami tu adalah simpang 74. Kereta tu pergi kan, ke mana kereta tu pergi? Agak pelik jugalah. Kereta lama lah. Mana grey. Itu satu pertama. Dekat taman. Ada rakan collaborator. Ya. Yang berlaku kali ni pula adalah JI
Okey, jadi setakat itulah pengalaman saya daripada Nadian In dan kemudian datang ke Atlantis untuk merekamkan episod kedua. Jadi episod kedua ni banyak sangat perkara-perkara yang berlaku di luar jangkaan. Drone saya jatuh dekat bahagian sana, dekat kawasan yang ada suara panggil suruh balik pada episod pertama. Dan selepas pulang daripada Atlantis malam tersebut dengan Syah, kita jumpa satu kereta dekat bulatan Tanjung Balau tu. Selepas medan selera Tanjung Balau tu mengalir ke Tanjung Rompat, ada satu kereta yang agak mencurigakan, kereta lama berjalan slow, kemudian dia terus belok kiri, dah hilang. Belok secara sangat tak masuk akal lah. Dia terus belok begitu dan terus hilang dekat satu kawasan. Saya dah tunjuk dalam video tu, sangat tak masuk akal. Dan kemudian alhamdulillah drone saya telah dijumpai atas bantuan rakan-rakan daripada Rapid Pengerang tak silap, grup-grup DJI. Terima kasih pada yang membantu. Dan kemudian saya repeat semula dengan Ujang, dengan Adam dan juga Topan, yang mana pada malam tersebut kamera saya tak boleh on. Kemudian rakam ada satu suara dekat kawasan sini, kawasan seperti suara seperti mengaum, tapi sangat sayup lah, bukannya Pak Belang, tapi suara yang agak kasar garau, seolah-olah binatang tersebut. Tapi tak mungkin lah kan, kawasan sini ada binatang tersebut. Tapi Allah malam, kita tak tahu makhluk Allah ni macam-macam yang kita mungkin tak kasat pada mata, tapi kita boleh mendengar pada masa tersebut memang saya 4 orang lah dengar lah. Dan hari ni saya repeat semula 3 orang bersama Adam juga dengan Topan. Ujang ada urusan kerja dan kita akan rakamkan sehingga pukul 4.30 lah. Di Ujang jadi Adam di tingkat 2 bersama Topan, saya dekat atas lah untuk ronda sekitar. Dan itulah maklumat sedikit yang saya boleh kongsikan tentang Atlantis ni. Sejarah dia adalah dan naskah dekat sini. Pembinaan ini terhenti sebab kekuatan ekonomi, dan ada 2 atau 3 developer lah yang cuba untuk membangun Atlantis ni, tapi masih tak berjaya. Dan Atlantis ni dikenali juga sebagai The Seven Kingdom, yang mana ini salah satu projek yang siap. Ada 6 lagi, yang mana bangunan ini dinamakan sebagai Atlantis The Lost Kingdom, dan lain ada 6 lagi nama yang berbeza, tapi projek ni je yang hanya dapat disiapkan lah, yang ini saja. Dan simbol bangunan ni, bentuk dia daripada atas mengikut simbol ancient purba, iaitu bermaksud Stargate ataupun Earth, bumi. Dan setelah ada beberapa developer yang ingin membangunan ni, mereka ingin menundukkan nama kepada The Lost Atlantis. Jadi sebagailah sepanjang bangunan terbiar pelbagai
cerita lah, ataupun misteri berbagai. Ada juga yang mengatakan tempat ni tempat membuang hancak, dan ada juga yang kongsikan kisah mangsa lemas seramai 450 mayat dijumpai di Tanjung Balau. Kalau kita lihat pada berita, dekat berita Tanjung Balau ni memang setiap hari lah pasti akan ada mangsa lemas, dan diletakkan, dikumpulkan di helipad sana. Walau malam, kalau tengok pada episod pertama, ada para komentar yang memberikan komen tersebut, boleh rujuk pada episod pertama. Allah malam. Jadi malam ni, suasana malam ni langsung tak angin macam sebelum ni, panas, peluh dah. Dan sana sini. Wajibkan. Jadi sekarang ambil masa sekejap untuk rehat kat sini. Jadi terima kasih kepada semua yang menonton video Atlantis pada episod pertama yang mencecah sehingga 1 million, 1 juta. Diucapkan terima kasih kepada semua menonton eksplorasi saya sebelum ni bersama Ujang. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share untuk vlog seterusnya. Pasal waktu siang tadi pun kami dah dengar dekat lantai 3 ataupun lantai 4 ada bunyi macam konkrit dijatuhkan. Tapi kebetulan masa tu kami tengah main drone, bunyi dia memang kuat lah, bunyi konkrit jatuh. Rasa gegaran. Gegaran tu kami rasa dekat rooftop. Kalau perasan kita naik kat tingkat 2-3 tu, ada satu konkrit yang tebal tu jatuh. Nampak ambil lagi pada aku. Jadi apa yang saya dapat rakamkan adalah pengalaman saya menelusuri tempat abandon pada waktu malam, dan setiap rakaman tu berbeza, dan kita tak jangkalah setiap orang memang pengalaman dia sangat berbeza lah, takkan sama. Okey, jumpa lagi untuk jumpa lagi untuk eksplorasi yang akan datang, muka bumi minyak. Okey, jumpa lagi untuk vlog ataupun eksplorasi yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe dan share, dan jangan lupa juga subscribe rakan explore saya, Mr. Adam Official. Memandangkan beliau baru create satu channel yang konsep seram juga. Mungkin ini kali pertama beliau melakukan konten eksplorasi bersama saya. Jangan lupa jumpa lagi untuk datang. Assalamualaikum.
Bisa. Dia attack muscle dada lah. Sakit betul lah. Sakit betul lah. Duduk jap. Sorry. Okay. Badan dah mula sakit. Badan dah mula sakit. Badan dah mula bisa. Kena duduk.